محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi imtamim bil khair, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina bihikmatika fatuhal 'arifin wanshur 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya. Dihimpunkan kita dalam satu majlis ilmu, satu majlis yang sangat-sangat diberkati dan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan barakahnya. Tuan-tuan dan puan-puan, pagi yang penuh barakah ini kita sambung pembacaan kitab Mutiara Minhajul Abidin karangan Sahibul Fadilah Al-Syekh Raja Ahmad Mukhlis Raja Jamaluddin Hafizahullah Ta'ala, yang meringkaskan akan kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali rahimahumullah ta'ala. Kita sudah sampai di muka surat 127. Hari ini, pagi ini insya-Allah kita akan meneroka kepada pendakian yang kelima. Yakni kita akan merentasi satu bukit penghalang yang kelima yang dikenali sebagai Akhabatul Bawa'is ataupun Bukit Pendorong. Setelah kita mendaki 4 bukit di dalam perjalanan ibadat kita, kita masih lagi ada beberapa bukit di hadapan kita yang wajib atas kita merentasinya untuk kita sampai, yakni penerimaan ibadat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menyempurnakan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok apakah yang dikatakan al-bawa'is atau pendorong yang disebutkan takut dan harap ini. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan, Anda wajib meneruskan perjalanan ibadat apabila jalan telah lurus, laluan sudah menjadi mudah, halangan-halangan sudah terangkat pergi, dan gangguan rintangan pula sudah lesap hilang. Ini perkataan Imam Al-Ghazali. Nampaknya apabila kita sampai ke pendakian yang kelima, kita berada lebih daripada separuh jalan sudah dalam menempuh jalan-jalan ibadat kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan wajib atas kita meneruskan perjalanan ibadat kita apabila jalan telah lurus, laluan sudah menjadi mudah, halangan-halangan sudah terangkat pergi, dan gangguan rintangan pula sudah lesap hilang. Namun katanya, akan tetapi ketika semangat untuk menjalani jalan ibadat tersebut, dia akan mendapati suatu lagi kesukaran. Nampak? Akan bertemu juga dengan satu lagi kesukaran. Meskipun katanya
laluan kita semakin mudah. Tetapi bila disebutkan ada halangan-halangan di bukit ini, maka kita akan menempuh satu lagi kesukaran. Nafsunya, yakni nafsu kita sendiri sangat lemah dan tidak mahu bekerjasama dengannya dalam perkara ibadat ini. Ya, nafsu yang kita tahu memang suka berehat, nafsu suka senang, nafsu tak mau payah, maka nafsu dia tak mau kerjasama dengan kita bila kita berdepan dengan halangan-halangan. Dia seronok pula supaya kita berhenti ibadat di pertengahan jalan. Nafsunya cenderung untuk bersenang lenang, bahkan hanya mahukan kelalaian dan kejahatan semata-mata. Ini adalah nafsu amarah bisu yang ada di dalam badan kita atau tubuh kita. Dia mau rileks, dia jadi malas, dia jadi segan apabila kita sedang di dalam perjalanan yang lebih mudah. Maknanya kita sudah ada ilmu, kita sudah bertaubat, kita sudah selamat daripada tewas dengan halangan-halangan dunia, halangan-halangan makhluk, halangan syaitan dan nafsu, dan kita sudah bebas daripada rasa tidak aman ataupun tidak yakin dengan rezeki kerana kita telah bertawakal. Dan kita sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mentadbirkan hal-hal yang kita bimbang akan berlaku kepada diri kita. Kita sudah redha dengan khata Allah dan kita telah sabar dengan berbagai-bagai ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita adalah tenang, hati kita sudah bersedia untuk meneruskan perjalanan ibadat kita. Namun, tiba-tiba datang pula penyakit, yakni malas dan segan di tengah jalan. Ada berlaku ini. Masing-masing boleh merasai kadang-kadang Allah uji kita. Dah ada ilmu, dah bertaubat sudah. Mengaji tiba-tiba sampai tengah jalan berasa jadi malas dan segan. Begitulah dalam ibadat-ibadat yang lain. Maka orang itu tadi ataupun kita tadi memerlukan motivasi atau pendorong dalaman. Jadi kita perlukan motivasi dan pendorong dalaman, yakni pendorong dalam hati kita, dalam diri kita agar bertambah kuat untuk melakukan kebaikan, ketaatan dan kuat untuk meninggalkan maksiat dan keburukan. Pada ketika kita segan dan malas, nafsu suka pula kepada perkara-perkara maksiat. Ya, nafsu tak suka ibadat, tapi nafsu suka pula dalam mengerjakan benda-benda maksiat dan keburukan. Maka dia merenung janji-janji Allah. Ketika itu hamba tadi merenung pula janji-janji Allah Subhanahu wa taala, lalu timbul dua pendorong dalaman, iaitu takut dan harap. Jadi karena dia ada ilmu dah, karena dia dah banyak perjalanan yang ditempuh, banyak pengalaman dalam menghadapi kesukaran jalan ibadat, maka dia melihat bahawa ada perlu padanya dua sifat, yakni takut dan harap. Dengan takut dan harap ini, insya-Allah, yakni takut kepada Allah dan harap kepada rahman Allah, kedua-dua ini akan menjadi pendorong dan motivasi baginya ketika dia segan dan malas. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Minhajul Abidin, memang tidak akan terhasil kepada kita perjalanan yang betul lurus, melainkan dengan khauf, yakni dengan perasaan takut,
dan rojak, yakni berharapan kepada Allah serta beriltizam dengan kedua-dua itu dengan sebenarnya menurut batas pengertian yang sebenarnya. Karena kata Imam Ghazali, ya, tidak akan terhasil perjalanan ibadat kita itu yang betul lurus, melainkan kena ada dalam hati kita perasaan takut kepada Allah yang disebutkan sebagai khauf, dan juga mesti ada perasaan harapan kepada Allah, harap kepada rahmat Allah, ya, maka berhasillah akan perjalanan kita yang betul dan lurus dalam ibadat kita. Baik, di sinilah yang disebutkan Aqabatul Bawa'is dalam bahasa Arab, ataupun bukit-bukit pendorong. Di sini kalau tidak ada pendorong, kita akan patah di tengah jalan. Kita akan gagal untuk mendaki akan bukit ibadat ini. Apakah takut dan harap? Yaitu sifat atau rasa takut dalam dirinya. Mari kita tengok apa yang disebutkan dengan ada dua pendorong di sini, yaitu sifat takut, yakni perasaan takut kepada Allah dan perasaan harap kepada Allah. Apakah perasaan takut kepada Allah? Yaitu katanya di muka surat 128, yaitu sifat atau rasa takut dalam dirinya, diri hamba, terhadap ancaman seksa daripada Allah Subhanahu wa taala akibat kederhakaannya. Maknanya bila dah malas, bila dah segan di tengah jalan, tak boleh nak meneruskan ibadat, maka sudah tentulah dia telah menderhakai Allah. Dia telah gagal dalam ketaatan kepada Allah. Maka hadirkan pada dirinya takut terhadap ancaman seksa Allah. Ingat, Allah menyebutkan orang yang meninggalkan akan perintahnya, nescaya dia akan menerima balasan seksa di hari akhirat nanti. Begitu juga rasa harap terhadap janji kurnia syurga Allah Ta'ala yang kekal selama-lamanya bagi ketaatan dan kehambaan. Takut saja kadang-kadang tak jadi. Kata Imam Ghazali, hazirkan perasaan harap kepada Allah dengan janji kurnia Allah, yakni syurga Allah. Rajinlah, jangan segan, jangan malas, kerana di hadapanmu nanti, yakni di hari akhirat nanti, kamu akan senang lenang, kamu akan dikurniakan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala, yakni kesenangan selama-lamanya jika kamu taat dan jika kamu rajin di dalam ibadat kamu. Jadi kita perlukan gabungan dua-dua sifat, iaitu rasa takut dan gerun kepada Allah, serta yang keduanya rasa harap dengan janji-janji akan kurniaan Allah di hari akhirat nanti. Dengan kedua-dua dorongan tersebut, dia melangkah di atas jalan ibadat bersama-sama dengan iringan petunjuk daripadanya. Yakni, bila dia sudah dapat dorongan itu, maka dia meneruskan langkah pada jalan ibadatnya dengan iringan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia kembali rajin dan dia kembali taat semula apabila mendapat dorongan ini. Baik. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maksudnya urusan ibadat ini sekadar dua. Satu, dirikan taat. Kedua, tinggalkan maksiat. Ya. Kata Imam Ghazali, urusan ibadat sekadar satu, dirikan taat. Yang kedua, tinggalkan maksiat. Tidak akan sempurna selagi ada bersamanya nafsu amarah yang mendorong kejahatan, melainkan disemaikan dalam diri kita rasa gerun dan harap kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maknanya tidak sempurna ketaatan kita, tak sempurna ketaatan mendirikan taat dan meninggalkan maksiat jika nafsu amarah bisu yang ada dalam tubuh badan mendorong kejahatan, melainkan kita menyemaikan rasa sifat takut khauf dan sifat rojak, yakni harap kepada ganjaran dan nikmat Allah di akhirat nanti. Kedua-duanya mendorongkan kita supaya tidak mengikut akan nafsu amarah yang mengajak kita kepada segan malas dan menyebabkan kita terkandas di tengah perjalanan ibadat. Baik. Oleh kerana Imam Ghazali kata dengan dua sifat perasaan takut dan harap kepada Allah menjadi pendorong kepada kita untuk terus bergerak, maka marilah kita lihat secara lebih lanjut bagaimanakah rasa takut itu menjadikan pendorong kepada kita untuk meneruskan ibadat ini. Baik. Rasa takut. Rasa takut, yakni takut kepada Allah, sangat perlu dalam jiwa hamba. Terutamanya kerana dua faktor. Ingat, kata Imam Ghazali, ya, kita wajib beriltizam, ya, dengannya, dengan rasa takut kerana dua faktor. Maknanya kita sentiasa beriltizam, yakni kita sentiasa bersemangat, kita sentiasa berazam, sentiasa mengamalkan rasa takut ini, kerana dengan perasaan takut kepada Allah ini akan membawa kita kepada dua faktor, dua keadaan. Pertama, pertama penjagaan daripada perlakuan maksiat. Jadi dengan kita rasa takut ke Allah, kita akan terjaga, kita akan selamat dari melakukan maksiat, kata Imam Ghazali. Yakni pertama, agar berwaspada terhadap maksiat, lalu menjauhinya, menjauhi maksiat. Ya, sampai tengah jalan, jadi segan dan malas ibadat, nafsu pula duk heret kita untuk minat kepada benda-benda kejahatan, keburukan, maka ingat, hadirkan perasaan takut kepada Allah. Kamu telah dapat ilmu daripada Allah dan kamu mesti beramalnya. Maka rasalah pada perasaan diri kita takut kepada Allah. Jauhilah daripada maksiat. Ini kerana nafsu itu, nafsu kita, nafsu amarah bisu, sentiasa mengajak kepada keburukan. Ia sentiasa mendorong kita kepada kejahatan. Lalu hamba sentiasa terdedah kepada fitnah dan kegelincaran. Maksudnya, kita hamba ini kalau tidak jaga betul-betul terhadap pengaruh nafsu amarah bisu, kita tidak mengangkatkan martabat nafsu daripada amarah kepada nafsu lawamah dan kepada nafsu mutmainnah yang baik, yang tenang, maka hamba itu sentiasa terdedah kepada fitnah dan kegelincaran. Ya, nafsu ini memang dalam tubuh kita dia kacau bilau. Ya, nafsu kita perlu kepada dia, tapi dia selalu mengajak kita kepada berlebih-lebihan. Nafsu kalau tidak ada, mengaji pun kita tak mau, makan pun kita tidak mau, apatah lagi hal-hal yang lain. Kita perlukan nafsu ini. Tapi nafsu pula ajak kita berlebih-lebihan. Nafsu dalam Al-Quran disebutkan, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu amarah bisu sentiasa mengajak kita kepada kejahatan. Maka kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya sang nafsu itu adalah seperti kata penyair. Mari kita lihat apa kata penyair Arab. Al-abdu yu'ra'ul bil 'asa
wal hurru takfihil malamah. Maksudnya kata penyair, hamba abdi dipukul dengan tongkat baru ikut perintah, tapi orang merdeka memadai dengan celaan sudah ikut akan perintah. Yakni kita nak menangani urusan hawa nafsu juga adalah dengan cara memukulnya dengan tongkat ancaman takut, sama ada dengan perkataan atau perbuatan atau memberikan satu pemikiran. Kena jaga nafsu kita ni. Ya, kita baca dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nafsu ini, diri kita, apabila tengah jalan, dia jadi berhenti, tak mau buat ibadat. Dia tak mau ibadat. Dia kalau boleh mau senang, lenang. Dia mau relax. Ya, macam mana kita nak buat dia. Diri kita pun tiba-tiba tengah jalan. Jadi malas. Ibadat pun kadang-kadang terhenti. Walaupun kita sudah ada ilmu. Walaupun sudah kita bertaubat. Walaupun sudah kita bebas ataupun dapat menghadapi dugaan dunia dan segala cabaran lain. Tiba-tiba tengah jalan kita jadi malas. Ibarat seekor kerbau yang sudah kita bagikan dia perjalanan yang jauh. Kemudian kita sediakan makanan, kita mandi, kita gosokkan badan dengan minyak dan menjadi dia gemuk. Tiba-tiba tengah jalan, dia berhenti tidak mau jalan. Dia turun merebahkan diri di tanah. Macam mana cara kita nak tarik kerbau? Tuan-tuan yang tak biasa bela kerbau, mungkin payah menjawabnya. Macam saya, daripada kecil dulu duk main dengan kerbau. Jadi, bila tarik kerbau dia tak mau jalan, ada dua cara kita nak menggerakkan kerbau ini supaya bergerak. Kerana dia sudah diberi makan, dia sudah dijaga, dia sudah dielokkan, tetapi tiba-tiba malas. Turun diri, tak mau bangun. Ada dua cara untuk menggerakkan dia. Pertama, ancaman takut. Kedua, beri dia harapan. Bagaimanakah ancaman takut? Ambillah tongkat, ambillah rotan, ambillah tali, bedal di belakang. Mudah-mudahan dia akan bangun dengan ancaman itu. Nampaknya kalau ancaman itu saja sudah memadai, alhamdulillah. Tapi ada kalanya ancaman itu, pukulan itu pun tidak mau menggerakkan dia. Maka ambil satu lagi pilihan, iaitu beri dia harapan. Beri dia janji-janji. Tunjukkan kepada dia apakah di depannya itu ada lebih-lebih perkara yang merupakan nikmat kepadanya. Ambil rumput hijau, ambil padi, tunjuk di hadapannya. Mudah-mudahan dia berasa teringin untuk bergerak mendapatkannya. Maka tayangkan kepadanya makanan-makanan itu. Maka tiba-tiba dengan pukulan tadi mungkin tidak cukup, tetapi dengan tayangan makanan yang ada di hadapannya, dia mula bangun dan bergerak. Itulah ibarat yang kita katakan bahawa dua faktor boleh menggerakkan seorang, iaitu perasaan takut dan juga perasaan harapan. Jadi kalau kita dengan ibadat kita, nafsu kita, takut kepada Allah dengan seksanya, dengan janji seksa kalau kita malas, dan kita akan dapat nikmat yang besar daripada Allah, yakni syurga dan segala isi kandungnya, jika kita menjadi orang yang rajin dan taat kepada Allah. Kata Imam Ghazali, kedua-dua ini sangatlah penting kepada kita. Maka mengapakah kita wajib bersifat dengan perasaan takut tadi? Pertama, kerana hendak menjaga daripada kita melakukan maksiat setelah kita berjalan, sudah di jalan ibadat ini. Baik. Ada saya baca dalam kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ceritanya,
kata Imam Al-Ghazali, ada di antara ahli-ahli ibadat, orang-orang yang soleh, mereka sangat melawan akan hawa nafsu. Apabila hawa nafsu tengah-tengah jalan, mau berhenti jadi mau malas dan juga mau segan. Apa mereka buat? Imam Ghazali mengkisahkan satu cerita seorang yang soleh. Dia membawa dirinya, mengajak dirinya yang nafsu ini, ajak dia buat maksiat. Lalu dia keluarlah ke padang pasir. Dan apabila sampai di padang pasir, orang soleh ini meninggalkan pakaiannya dan mula mengguling di dalam pasir yang panas. Sambil berkata kepada dirinya. Apa dia kata? Zuhi fanarul jahannam asyaddu min hadhihi. Ay jifatu bil laili battalatu bin nahari. Yang maksudnya lebih kurang zuqi, yakni rasakan oleh kamu. Wahai nafsu, rasakan oleh kamu rasa panas pasir ketika aku guling ini. Akan tetapi panas neraka jahanam lebih teruk, lebih berat min hadhihi, daripada gulingan di atas pasir ini. Ai jifatu bil laili, wahai najis. Bukan najis ini. Wahai ya, kita nak kata apa? Ya, mayat ya yang mati dah bilail pada malam. Dia kata haqalatu bin nahar, ya, kemudian jadi penganggur pula di siang hari. Maknanya dia menghinakan diri dia. Malam-malam hidup mati itu macam mayat nafsu ni. Dan di siang hari dia jadi penganggur pula. Apa jadi penganggur? Tak mau buat kerja, tak mau buat ibadat. Maka engkau rasakan kepanasan, panas di tengah hari di atas pasir-pasir ini, dan kamu bandingkan dengan kepanasan api neraka nanti. Sekejap ha, tolong off mic. Far, tolong off. Jafar, Abang Jafar, tolong off Cikgu mic. Sahat boleh, Cikgu Sahat boleh tutup. Okey, dia sudah tutup. Baik, kita sambung. Ya, kita sambung cerita bagaimana rasa takut kepada Allah jika sudah kita dapat, maka dia akan menjaga kita daripada melakukan maksiat ataupun daripada segan dan malas buat ibadat. Kerana kita mengancam akan hawa nafsu kita ini. Engkau tak takutkah kepada seksa api neraka dengan malas dan segan seperti ini? Yang kedua, mengapakah kita wajib berperasaan takut kepada Allah? Lebih-lebih lagi bila keadaan kita malas dan segan, agar supaya tiada merasa ujub dengan ketaatan, lalu hamba itu binasa dengan ketaatan tersebut. Jadi, bila kita mai perasaan takut ke Allah, kita tidak akan merasai perasaan ujub. Apa makna ujub? Perasaan berasa hebat diri dengan amalan-amalan taat kita, yang boleh dengan perasaan ujub itu merosakkan ibadat kita. Jadi sebab apa? Kita banyak buat ibadat sikit, tentu rasa-rasa diri hebat.
rasa diri hebat, tak nampak anugerah Allah, tak nampak pemberian Allah. Maka pada ketika itu, maka berlakulah ujub. Apa makna ujub? Berlakulah rasa perasaan hebat daripada orang lain. Maka perasaan ujub ini merosakkan ibadat kita kerana dia sifat mazmumah yang wajib kita hilangkan daripada diri kita. Maka orang yang ada perasaan takut, dia tidak akan merasa hebat. Dia terasa diri dia lebih dengan ketaatan, tapi dia rasa bahawa yang dia boleh buat amalan taatnya itu kerana anugerah Allah dan kurnia Allah, bukan hebatnya. Ya, kalau dia ada ujub, maka dalam taat dia ada ujub, dia ada perasaan dia hebat, maka hamba itu binasa dengan ketaatan tersebut. Maka ya, dia tidak akan dapat ganjaran pahala dari Allah kerana taat dengan ujub, malah dia juga berdosa. Maka rasa takut kepada Allah membawa kepada waspada hamba dalam beribadat agar tidak binasa ibadat tersebut dengan sebarang kegelincaran, yakni dengan sebarang jatuh daripada jalan ibadat, sifat mazmumah, sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat hati, yakni ujub. Jadi cara dia dengan bertindak, dia menguasai hawa nafsunya dengan mencela hawa nafsu, dan dia kena memalukan hawa nafsu dan menyebutkan kepada hawa nafsu kekurangan dirinya dari kejahatan dan dosa, dan tak mampu dia menghadapi seksa. Ini cara Imam Al-Ghazali ajar kita supaya kita dapat beri amaran kepada nafsu kita sendiri. Kita kena memalukan, mengaibkan nafsu amarah kita sendiri. Dan kita menyebut kepada nafsu diri kita ni banyak jahat, kita banyak dosa, wahai nafsu. Kita tak mampu menghadapi seksa. Itu. Jadi seorang ulama besar, ya, yang dikenal sebagai Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, ataupun Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, dia mencela dirinya, dia mencela nafsunya. Ini orang alim ni, ahli ibadat ni, seorang waliullah ini. Ya, diceritakan dia mencela dirinya. Dia mencela dirinya, dia memalukan dirinya, dia bercakap macam mana? Dia berkata kepada dirinya, kamu bercakap seperti orang yang zuhud, seperti zahid. Kamu bercakap seperti orang yang zuhud, yakni orang yang berpada-pada dengan dunia. Tapi amalan kamu seperti orang munafik. Dia kata kepada nafsu dia, dia kata diri dia. Kamu ni bercakap macam orang hebat sangat. Orang yang bukan suka dunia. Orang yang zuhud. Tapi amalan kamu seperti orang munafik. Cakap saja, tapi tak buat. Hebat saja cakapmu, tapi amalanmu tak dapat. Sedangkan kamu tamak mengharap syurga. Sedangkan kamu ni duk idam-idam akan syurga. Jauh sekali, kata Abdullah Mubarak kepada dirinya. Jauh sekali. 2 kali dia sebut kepada nafsu dia. Wahai nafsu, tak usah duk harap syurga lah. Tak usah duk harap syurga lah. Sesungguhnya syurga itu untuk golongan lain, bukan untuk kamu. Yang amalan orang lain itu bukan seperti amalan kamu. Allahu Akbar. Pernahkah kita mencela nafsu kita? Ataupun kita suka sangat dengan nafsu kita ini? Nafsu mana? Nafsu ajak kita segan. Nafsu yang ajak kita rileks. Nafsu yang ajak kita supaya tidak rajin ibadat, tapi rajin bermain-main. Maka ikutlah perjalanan ahli-ahli ibadat yang suka mencela akan nafsu mereka sendiri, yakni mereka sendiri, diri mereka sendiri.
supaya mengaibkan diri mereka, nafsu mereka, supaya nafsu mereka itu bangun dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dengar pula apa perkataan seorang ulama besar, ulama tabi'in, yakni Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Tidak seorang pun dari kita aman sentosa dengan sebab ditimpa satu dosa. Kemudian kerananya, yakni kerana satu dosa tadi, ditutupkan pintu keampunan Allah. Lalu dia beramal bukan pada tempat amal, yakni tempat amal soleh. Apa maksudnya? Ini sangat mendalam perkataan ulama ini. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidak seorang pun daripada kita ni aman sentosa. Maknanya kita tak boleh jamin kita ini boleh aman sentosa daripada ujian Allah. Aman sentosa daripada jatuh dalam maksiat. Aman sentosa daripada tertarik kepada dosa. Sebab apa yang kita kata kita tak aman sentosa, belum tentu selamat? Sebab jika kita ditimpa dengan satu dosa. Kalau kita jatuh dalam satu dosa, kata Imam Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, kalau kita jatuh kepada satu dosa, kemudian sebab kita jatuh dalam dosa tadi, sudah ditutup pintu keampunan oleh Allah. Allahu Akbar. Sebab kita saja-saja nak pergi buat dosa. Saja-saja nak ikut nafsu. Maka pada ketika itu Allah tutupkan pintu keampunan kepada kita. Bila Allah Ta'ala tutup pintu keampunan ini, kata Hasan Al-Basri, maka orang itu akan beramal bukan pada tempatnya. Orang itu bukan beramal dengan tempat yang soleh lagi. Kerana apa? Kerana tiada padanya keampunan dari Allah dari dosa dia tadi. Maka sebab itulah kita kena ada perasaan takut kepada Allah. Ini wahai nafsu, jauhlah diri kami, jauhlah dirimu daripada segala nafsu yang jahat, daripada segala dosa, kerana kami takut Allah tutup pintu keampunan kepada kami. Dan apabila Allah tutup pintu keampunan kepada kami, nescaya kami tidak beramal pada tempat yang betul lagi. Na'udzubillah min zalik. Baik. Seterusnya. Hakikat dan permulaan takut. Ya, apakah hakikat, yakni pengertian berperasaan takut ataupun khauf dalam bahasa Arab yang dituntut kepada kita ada dalam hati kita. Dan apakah sebenarnya hukum berperasaan takut ini? Marilah pelan-pelan kita lihat huraian Imam Al-Ghazali melalui kitab Mutiara Minhajul Abidin ini. Katanya, takut dan harap itu kembali kepada lintasan-lintasan. Apa maknanya? Maknanya takut dan harap itu sebenarnya pekerjaan dalam hati. Kehadiran perasaan kita itu dalam hati. Takut dan harap itu kembali kepada pihak lintasan-lintasan hati. Yang terlintas akan perasaan takut. Kadang-kadang dia datang perasaan harap. Dia ada perasaan suka. Semua itu lintasan hati. Ia mampu dilakukan oleh hamba. Maknanya lintasan hati ini mampu dilakukan oleh hamba. Mana dia? Hadirkan perasaan takut, kita boleh hadirkan insya-Allah. Hadirkan perasaan harapan kepada Allah, insya-Allah kita mampu melakukannya, terutamanya pada peringkat permulaannya, yakni peringkat mula. Ya. Untuk apa? Untuk menanamkan perasaan ini dengan mengingati akan perkara-perkara yang boleh mencetuskan perasaan ini. Ya. Setakat nak menghadirkan perasaan takut dan harap,
boleh diusahakan oleh hamba peringkat mulanya. Ya, aduh. Bila dia dapat hasil ini, dia akan cuba melawan akan hawa nafsunya. Tapi kadang-kadang ada yang tertewas juga dengan hawa nafsu. Ya, maka dia tak dapat menguasai hawa nafsu. Maka dia kalah di situ. Sedangkan kita wajib melatih hawa nafsu, menyalahinya hawa nafsu. Baik. Takut ialah suatu getaran yang berlaku dalam hati yang terbit daripada suatu sangkaan yang buruk yang akan dihadapinya. Ini Imam Ghazali hurai pula. Perasaan takut ni satu getaran yang berlaku dalam hati yang terbit daripada rasa benci terhadap suatu yang mengenainya, yang kena kepadanya. Ya, takut ni satu getaran yang berlaku dalam hati terbit daripada rasa benci terhadap suatu yang mengenainya, yakni yang buruk yang akan dihadapinya. Maka dia rasa takut. Jadi takut ini dikenali dengan perkataan Arab khaufun. Jadi orang yang takut dia panggil khaifun. Orang takut, ya. Jadi perbuatan takut itu khaufun, ya. Manakala khasyah dalam bahasa Melayunya gerun, ya. Yang tadi takut, ya. Ini khasyah. Takut ini disebutkan dengan gerun. Juga seperti itu, yakni getaran yang berlaku dalam hati terbit daripada suatu yang dibenci berlaku kepadanya. Tetapi khasyah ini gerun ini lebih sikit kerana dia disertai rasa membesarkan yang digerunginya, yakni dia hadir padanya rasa mengagungkan Tuhan yang dia gerun itu. Itu dia panggil khasyah. Kita kena gerun ke Allah. Takut dan gerun ke Allah. Kalau takut saja tak gerun, ya, tak jadi juga. Sebab gerun ini ditambah dengan membesarkan yang ditakutinya. Apa dia? Allah. Itu dia panggil apa? Orang yang gerun kepada Allah ini, orang yang takut sungguh, ya, kerana mengenal dia akan Allah, dia membesarkan Allah, maka orang itu dipanggil dengan khasyah. Baik. Lawan baginya, bagi khauf, bagi takut, lawan dia apa? Ialah rasa aman dan bersenang-senang yang boleh membawa kepada kecelakaan pada urusan akhirat. Masya Allah. Jadi, orang yang takut kepada Allah dia panggil khaifun. Ya, perbuatannya tadi khauf. Tetapi lawan bagi khaifun, orang yang perasaan takut ialah aminun, yakni orang yang berperasaan aman sentosa dan rasa selamat sejahtera, yakni orang yang berani sungguh terhadap Allah. Na'udzubillah. Jangan jadi orang yang aman sentosa dan selamat sejahtera dengan berani menderhakai Allah dengan rasa aman tak ada apa-apa, maka orang itu disebutkan aminun. Maka jadilah kita orang khaifun, yakni orang yang takut dengan Allah, ataupun jadilah kita dengan perasaan khasyah, yakni gerun kepada Allah. Kerana apa? Orang yang rasa aman dirinya daripada bahaya-bahaya menderhakai Allah, dia boleh membawa orang itu kepada kecelakaan pada urusan akhirat nanti. Dia duk berasa sentosa, dia duk berasa selamat sejahtera, tak apa, duk rasa begitu. Ya. Surga Allah luas, kan tak boleh muat seorang lagi ikut. Dia duk rasa aman begitu, ya. Dia rasa macam hak orang tua dia. Dia rasa hak macam pak mentua dia. Dia rasa hak macam pak anakan dia. Na'udzubillahi min zalik. Jangan kita berasa aman daripada jatuh kepada perkara-perkara ini, sehingga kita berani, ya, sehingga seorang itu berani membuat
penderhakaan kepada Allah. Baik. Ada 4 mukaddimah. Ya. Ada 4 mukaddimah pendahuluan yang menimbulkan kepada sifat takut. Ni macam mana kita nak menghadirkan perasaan takut ni? Dia mesti ada mukaddimahnya. Dia mesti ada pendahuluannya. Dia mesti ada hak mula-mula kena ada. Itu dia panggil mukaddimah. Baik, Imam Ghazali bagi 4 mukaddimah. Pertama, untuk menimbulkan rasa sifat takut ataupun rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama kita hendaklah mengingati, hendaklah kita ingat banyak-banyak, kita ingat bahawa banyak, yakni kita ingat dosa yang banyak yang telah kita lakukan, ataupun kita ingat atau seorang itu ingat dosa yang banyak yang telah dia lakukan. Sepertilah kadang-kadang dia menzalimi pada orang yang baik-baik, orang yang elok-elok, dia ambil harta orang, dia curi harta orang, dia mengumpat orang, dia kata ikut suka, orang baik-baik dia tuduh fitnah, kadang-kadang orang-orang alim pun jadi mangsa dia. Itu dia. Maka dia kena ingat dosanya banyak sangat. Nampak? Jadi bila ada dosa yang banyak, dia mesti kena ingat bahawa dia akan dipertanggungjawabkan dengan dosa-dosanya tadi, dan dia kena ingat bahawa banyaklah dia akan ditimbang di hari akhirat dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, banyak dosa. Kita pun banyak dosa. Sebab tu tuntutlah kita banyak bertaubat dan beristighfar. Walau bagaimanapun, kita jangan rasa aman meskipun kita tahu Allah Maha Pengampun. Tapi kita sentiasalah nak mengadu kepada Allah, ya Allah, terimalah taubatku ya Allah. Kita banyakkan ingat dengan solat taubat. Kita banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengikut jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak ada dosa-dosa dulu, tak ada dosa-dosa semasa dia, tak ada dosa ke depannya, semuanya dijaga oleh Allah. Itu pun beristighfar satu hari 70 kali hingga 100 kali mengikut riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan berasa aman. Wajiblah kita beristighfar, wajib kita memohon keampunan Allah. Ingat dosa kita yang banyak, dosa zahir. Kalau tak banyak dosa zahir, ingat pula dosa batin, dosa hati. Yang kedua, bagaimanakah mukaddimah pendahuluan untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah supaya perjalanan ibadat kita tidak tersangkut. Kita akan teruskan ibadat kita dengan baik. Yang kedua, kita hendaklah mengingati atau ingat betapa beratnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, yakni yang penuh dengan derita seksa yang tidak mampu dihadapi olehmu. Dan kita sudah ada ilmu, sudah mendaki aqabah ilmu di awal-awal lagi, maka kita sudah tahu bahawa orang yang menderhakai Allah, orang yang malas buat ibadat, orang yang tidak taat kepada Allah, janji siksaan Allah amatlah berat yang tidak mampu dihadapi. Dua, ingat perkara itu menimbulkan rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, ingat kepada lemahnya diri untuk menghadapi siksaan dan derita kesakitannya. Tengoklah tubuh kita ni. Dah, demam pun tak larat. Sakit gigi pun tak larat. Nah, kena sedikit api pun dah meraung. Mampukah diri macam ni nak menghadapi seksa Allah? Yang dibayangkan bagaimana keadaan neraka itu. Nescaya kita tak mampu. Kita takut. Kita tak mampu dengan anggota kita sikit macam ni nak berdepan dengan seksa Allah. Maka timbullah pada hati kita rasa
takut kepada Allah sehingga kita nak teruskan taat dan kita tidak mau ataupun tidak sanggup lagi untuk menderhakainya. Yang keempat. Yang keempat, kata Imam Ghazali, yang boleh membawa kita kepada perasaan datang sifat takut kepada Allah, kita ingat, yakni kita mengingati kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kekuasaan Allah? Allah boleh bertindak ke atas kita. Allah boleh bertindak di atas kejahatan kita bila-bila masa saja dia mahu. Na'udzubillah. Ini sebab itu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmat Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sayang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat kita ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah isytiharkan sebagai umat terbaik yang pernah dia keluarkan bagi manusia. Dengan sebab keistimewaan dan kelebihan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ditangguhkan akan seksaan. Tidak berlaku seksaan Allah kepada kita di atas dunia ini, tetapi ditangguhkan pada hari akhirat nanti. Maka ingatlah, Allah boleh bertindak dengan kejahatan kita bila-bila masa dia mahu, dan bagaimana sahaja yang dia mahu lakukan ke atasmu. Ingat, ya, kalau Allah nak bertindak, boleh saja dengan apa cara yang Allah buat. Ya, maka sebab itu datanglah perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sebab itu, ya, kita mestilah mendidik hawa nafsu kita, yakni dirikan. Diri kita sendiri, kenalah kita berikan kepadanya timbul rasa takut itu. Ya. Tapi insya-Allah Imam Ghazali sebut, janganlah kita terlalu takut sehingga tidak ada rasa harap kepada Allah. Sebab itu dalam Aqabatul Bawa'is ini, bukit pendorong ini, Imam Ghazali sebutkan dua sifat, yakni gerun dan harap. Dan Imam Ghazali mengsyorkan kepada kita, gabungkan kedua-dua sifat ini sekali. Maknanya jangan ambil semata-mata gerun sehingga kita akhirnya berputus asa. Ya, ataupun kita ambil perasaan takut itu sehingga kita kecewa di hadapan. Maknanya kita kata dah takut-takut semua, tak payahlah. Ya. Ya, hak ni nak seksa, hak ni nak seksa, hak ni nak seksa. Teruslah jahatlah. Dia jadi gitu. Pasal apa? Dia jadi putus asa. Jadi orang yang takut itu mestilah dia campur dengan harapan bahawa luas sangat rahmat Allah itu. Kalau kamu benar-benar bertaubat, Allah ampuni dosa kamu dan kamu akan berada dalam keselamatan Allah pula. Jadi mestilah ada kandingan kedua-duanya. Ya, kalau kita masuk lebuh raya, jangan kita lebih, ya, banyak kepada jalan kiri, tetapi kita mestilah, ya, berada pada antara kiri dan kanannya. Kalau kita lebih pada kiri di lebuh raya, mungkin kita jatuh parit di sebelah kiri. Ataupun kalau kita duduk di sebelah kanan, kita lebih kanan, kita akan belah pemidang dia pula. Bahaya kedua-duanya. Maka imbanglah di antara kiri dan kanan itu, kita berada di jalan yang selamat. Begitulah, ya, petunjuk yang disyorkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Apabila kita ada perasaan takut itu, jangan semata-mata takut kamu. Kerana perasaan takut itu nanti akan melahirkan putus asa dan kecewa. Maka hendaklah kamu ada perasaan harap
kepada Allah, yakni harapkan rahmat Allah, luasnya rahmat Allah, nescaya dia akan mengampuni kamu. Tetapi rasa luas rahmat Allah bukan duduk begitu menunggu saja. Tidak. Ingat, Allah beri peluang kepada kita untuk bertaubat. Allah beri peluang kepada kita untuk melakukan amal soleh. Dan Allah beri peluang kepada kita supaya berjalan-jalan yang betul setelah kita melalui jalan-jalan yang sukar ataupun jalan-jalan kesesatan ataupun jalan-jalan yang tidak betul di belakangnya. Jadi sebab itu, ya, hendaklah kita menggabungkan keduanya dan hendaklah kita mengimbangkan keduanya. Kenapa? Terlalu takut nanti akan datang rasa putus asa dari rahmat Allah, akan kecewa. Kalau terlalu harap pula, dia berasa aman daripada seksa Allah. Ya, dia harap Allah. Dia harap Allah ampun dia. Dia tak buat apa-apa. Dia harap surga bagi peluang kat dia. Tapi dia tidak berusaha ke arah itu. Maka timbullah rasa aman daripada murka Allah. Ini pun maksiat juga. Maka sebab itu takut kepada Allah dan harapkan kepada rahmatnya. Gabungkan keduanya. Dan untuk hari ini kita hanya dapat menghuraikan satu saja daripada dua perasaan ini. Kerana masa yang telah cukup, insya-Allah pada hari Selasa akan datang, kita sambungkan pula dengan huraian perasaan harap kepada Allah yang menjadikan kita dapat meneruskan perjalanan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, saya pertama sekali nak mohon maaf kepada setengah-setengah daripada peserta-peserta pengajian dalam dakwah Sabah ini, kerana ada yang menghantar mesej kepada saya kerana kesibukan yang sangat di sana, saya belum lagi menjawab mesej-mesej itu. Ada yang baru balik ni baru duk jawab. Kerana satu lagi di sana, line tak ada. Nak buka mesej pun tak boleh. Dia tak ada, YouTube punya kawasan tak ada juga. Nak buka pun tak nampak. Sampai hari ni balik di sini pun penyakit tu pun ada juga. Duk heran. Pasal apa nak buka, nak baca pun tak boleh lagi. Jadi saya terpaksa merawat telefon saya ini kerana dia melalui jalan-jalan yang sukar. Selama 2 minggu saya di Sabah itu. Walau bagaimanapun, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih, ya, kepada tuan-tuan yang mendoakan kesejahteraan saya, yang menghantarkan sumbangan-sumbangan, yang telah memberi semangat kepada saya dengan ucapan-ucapan, dan juga yang turut serta menyertai program penajaan bagi pelajar-pelajar asnaf dan mu'alaf untuk belajar di pondok-pondok kita di sana. Untuk makluman semua tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini, kerana kebanyakan penaja-penaja ini dari tuan-tuan dan puan-puan sendiri, setakat ini kita telah dapat, ya, setakat ini kita telah dapat menyumbangkan kita panggil tajaan, ya, kepada sebanyak 50 orang. Ya, saya sudah dapat 50 penaja, ya, yang dapat kita taja sebahagian pelajar-pelajar di Sabah daripada anak orang asnaf dan juga orang mu'alaf. Maka 50 orang ini saya bahagikan kepada 3 madrasah yang sudah beroperasi ataupun yang akan beroperasi mulai ujung bulan Disember dan awal Januari ini. Manakah 3 madrasah itu? Yakni semuanya madrasah kita, Madrasah Darul Hidayah. Pertamanya iaitu di Sugut, daerah Beluran, sebanyak 20 orang dulu. Meskipun saya mengambil 10 orang lagi, tapi kita berikan dulu 20 orang. Di Transit Hidayah, yakni pondok kita di Kiulu, Tamparuli, kita beri 16 orang.
beasiswa daripada tuan-tuan penajaan. Ya, semuanya anak asnaf dan anak orang-orang mu'allaf. Yang ketiga, yakni sebuah madrasah yang kita bakal buka mulai awal 1 hari bulan Januari tahun 2022, yakni Madrasah Darul Hidayah di Sandakan, Sabah, yang mana saya sendiri telah membuat perjumpaan dengan ketua kampung dan imam serta tokoh masyarakat di situ. Saya telah menawarkan sebanyak 14 sahaja dulu siswa kepada orang-orang kampung situ, menjadikan semuanya 50 orang. Terima kasih. Kerana 50 orang memang sudah ada daripada kalangan kita. Namun, saya masih lagi memerlukan sokongan orang ramai. Memerlukan, orang kata, tuan-tuan untuk bagi tahu kepada jiran-jiran kita, saudara-saudara kita, adik-adik beradik kita, anak-anak kita yang mampu untuk menaja ini. Kita masih ada tempat 33 orang lagi. Kalau kita dapat tambah ini, maknanya kita akan dapat menolong sebanyak 83 orang yang akan memasuki ma'had dan madrasah kita dari kalangan orang-orang asnaf. Di mana itu? Kita nak tambah 10 orang lagi pentajaan di madrasah kita di Sugut, yang akan memulakan pengajian mulai 19 hari bulan Disember, yang saya akan turun pula ke sana 15 hari bulan ini untuk menguruskan pengambilan mereka dan melihat selama 4-5 hari perjalanan madrasah situ, kerana saya telah melantik 2 orang guru dari kalangan orang-orang sungai di situ yang menjadi murid saya di Kedah ini yang telah kembali ke sana. InsyaAllah kita ada 10 orang lagi yang kita akan taja dan kita hebah-hebahkan. Di Transit Hidayah, tempat lama saya memerlukan 5 orang lagi penaja. Saya ceritakan yang kita nak taja ini semualah daripada mereka-mereka yang terdiri daripada warga negara Malaysia. Kami juga memberi peluang kepada orang-orang tempatan di Sabah yang asal kebanyakan Filipina, yang duduk puluhan tahun di sana belajar di tempat kita. Tetapi kami tidak taja mereka itu, kita ambil daripada peruntukan lain, menolong mereka. Kami menerima juga dengan bilangan yang kecil, seperti 6-7 orang pada satu-satu madrasah, kerana kami bantu mereka melatih guru untuk mereka balik kepada masyarakat mereka yang ribuan-ribuan pemuda-pemudi yang tidak belajar. Mereka lah yang kami didik untuk jadi guru supaya balik mengajar bangsa mereka sendiri. Maka kami carilah daripada poket-poket kami dan rakan-rakan yang lain. Cuma tajaan yang kita buka ini hanya untuk warga negara Malaysia dari orang asnaf. Jadi Sugut 10 lagi kita tambah, Transit kita tambah 5 orang lagi menjadikan 21, Sandakan kita tambah 3 lagi untuk menjadi 17 orang, dan kita buka pula untuk Kundasang. Kundasang ini adalah Ma'had Nurul Hidayah Yasin yang telah dibuka dan diresmikan oleh Syekhuna kita Abuya Abah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, yang mana saya menjadi timbalannya. Maka sekarang jadi tanggungjawab saya untuk menggerakkan dan mengambil pelajar iaitu kelas menengah di negeri Sabah, di mana kita nak tawarkan 15 orang dengan beasiswa atau tajaan ini yang sama dengan kadar RM150 juga, walaupun di sini kelas dia adalah kelas menengah, tapi insya-Allah dengan izin Allah kita dapat memberikan peluang 15 orang daripada orang-orang Sabah yang dapat melanjutkan pelajaran mereka ini daripada madrasah-madrasah rendah kita di seluruh Sabah, dan kita akan mengambil pelajar mulai 1 Januari 2022. Jadi untuk makluman, minta maaf saya mengambil masa sedikit, kita masih membuka sebanyak 33 tajaan untuk pelajar-pelajar bagi 4 buah madrasah supaya kita dapat membantu mereka.
Dan saya, yang mana saya bawa ke Kedah ini, yang sudah berjaya pada peringkat awal, mereka ini saya telah minta Yayasan Sabah membantu saya. Jadi kita yang datang baru ni 2 orang dah ada tajaan daripada Yayasan Sabah. Yang sebelum ini datang 2 kerana kita memberikan kepada mereka sijil-sijil mereka yang telah mereka dapat daripada madrasah kita di sana dan kita latih untuk menjadi guru di sini. Maka Yayasan Sabah sanggup membiayai perbelanjaan makanan, minum dan tambang pulang mereka ke negeri Sabah. Jadi itu saja maklumat yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah seperti mana yang saya janji, sebaik saja pendaftaran semua madrasah-madrasah ini akan berjalan mulai daripada bulan Disember ini. Saya akan memberi maklumat pelajar-pelajar ini dan keluarga mereka kepada tiap-tiap penaja secara lebih, orang kata, lebih telus, maknanya siapakah tajaan mereka, berapakah, bagaimanakah keadaan mereka, ya, yang ini termasuklah rupa dengan gambar mereka, latar belakang mereka dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi insyaAllah itu saja penerangan saya yang mengambil masa sedikit dalam kuliah ini, kerana ya sambil kita belajar, kita juga Allah bagi kesempatan untuk kita berinfak ya dengan apa yang nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita ya di dalam keberkatan dan rahmat Allah. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatin lana fi dinina. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.